Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Najah diberi tugasan untuk cerita sikit pasal isu semasa yang berlaku di keliling kita lah. Tak kisahlah di luar negara, dalam negara. Okay, sebelum mula kita baca dua potongan ayat ni, iaitu daripada surah Al-Baqarah dan surah Baqarah ayat 201 dan 202. Okay, di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah Maha cepat hitungnya." Okay, apa yang nak cakap kat sini bahawa orang sebelum dia, cuba tengok ayat first, di antara mereka pula ada kan, So, sebahagian daripada mereka, dia mendoakan hanya, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dia cakap di dunia je. So, apa yang Allah jawab dengan ucapan dia tu adalah, "Okay, aku bagi dunia je lah." Dan dunia kan. So, dan setengah pula daripada mereka berkata penuh. So, orang yang paling beruntung ni adalah orang yang minta kedua-duanya. Sebab Allah lah Samad. Allah lah tempat meminta. So, minta pilih apa sahaja pun, insyaAllah Allah tunaikan. Tapi dalam meminta tu, pastikan betul lah. Tak adalah macam, maksudnya macam mana nak cakap macam ni kan. Kan dia minta, ya Allah, mungkin di waktu tu dia duduk tengah gelisah. Tapi waktu tu dia dudukkan dunia. So dia doa, "Ya Allah, berilah kebaikan di dunia." Dia cakap itu je. So biar kita merangkumi semua di dunia dan di akhirat. Semoga Allah bagi dua-dua lah. Tak ada lah kita sekerat-sekeratkan kan. Okay, so jom kita tengok apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang ni. Okay, first, Trump. Okay, yang kita tahu 5 tahun dah Trump memimpin kerajaan Amerika, dan sekarang ni dah buat pilihan raya antara Trump dengan Biden, dan akhirnya dimenangi oleh Biden. Dan sebenarnya okay, tak apalah, sekejap lagi kita teruskan. Okay, itu kisah gambar yang pertama. Gambar kedua, helikopter. Apa kaitan dengan helikopter ni? Okay, helikopter ni ada macam 8 bulan hari tu berlanggar kedua helikopter berlanggar dan terbabas di kawasan perumahan. Okay, gambar yang ketiga. Okay, mata mata Nasrullah tak ada. Bukan, nak cakap mata ni dan ada kedut-kedut di tepi. Okay, apa yang nak digambarkan adalah usia yang semakin meningkat, dan orang menggambarkan usia yang meningkat ni adalah dengan kematian. Dengan contohnya macam mak kita kata, mak dah berusia dah ni, dah nak sampai dah ajal. Sebenarnya kita pun boleh sampai dah ajal kalau kita pun akan sampai juga ajal. Macam tu kalau ajal kita waktu muda kan. Tak kisah pun waktu umur mana. Dan cerita ni, isu yang sekarang ni berlaku adalah ada pasangan suami isteri tu, dia dah berumur dalam 80 lebih ke atas macam tu. Lepas tu nak kata kasih sayang suami isteri tu, maksudnya setianya suami isteri tu sampai umur 80 lebih, 80-an, dan mereka meninggal dunia. Sekarang ni dah meninggal, dah arwah. Selang, maksudnya isteri dengan suami tu, mereka meninggal selang 15 jam saja. Bukan 15 tahun ke apa, 15 jam je. Mungkin suami pergi dulu, lepas tu diikuti dengan isteri punya pula. Okay, tu benda yang berlaku lah kat keliling kita. Okay, dan antara lain, Mas Norma baru sekarang ni kan. Dan kita tahu juga ada arahan PKPB yang berkuat kuasa pada Isnin baru ni, tak ingat berapa bulan. So macam banyak juga terjejas. Bukan terjejas sekarang, memang dari awal Mac dulu lagi. Dan rasanya semua dah tahu dah pasal benda ni, tapi saja nak bubuh juga. Okay, yang seterusnya,
animal. Okay, dan animal ni pun, haiwan ni pun dog, haiwan haiwan pun ada juga banyak berlaku kan penganiayaan terhadap binatang. Dulu lagi waktu first kata ada orang bawa dalam mesin, lepas tu dia putar macam tu. Kedua, tak ada lah yang kedua, maksudnya seterusnya orang pijak kucing, dia macam dengan kejamnya dia pijak, tak ada rasa belas kasihan. Okay, yang seterusnya ni dia tikam anjing. Ni yang apa yang Najah kumpulkan lah. Sebab kita punya sisi mata berbeza kan. So mungkin Najah nampak yang ni je skop ni. Nanti yang lain boleh tambah lagi kalau ada isu semasa yang lain. Okay, so apa pun soalan yang kedua adalah apa kaitan dengan kita ni? Isu yang berlaku ni ada kaitan dengan kita? Okay, sebenarnya ada, jawapan dia ada. Tapi kita akan tengok satu persatu apa yang kaitan dengan kita ni. Okay, contoh balik. Kita pusing balik ke gambar yang pertama kan. Okay, apa kaitan pilihan raya dekat Amerika dengan kita? Okay, mungkin kita tak berapa nak perasan. Tapi kalau kita tengok dalam berita kan, sebenarnya Trump ni dia ada menjanjikan persen investment kot dia bagi pelaburan dekat adalah maksudnya bila kejatuhan Trump ni tiba-tiba Indonesia ni dia rasa sedih lah sebab mungkin mereka pun ada menjalinkan hubungan antara Trump dengan Presiden Perdana Menteri Indonesia dan bila dah Trump tak ambil so mesti akan berlaku benda-benda lain. So, Indonesia agak kecewa dengan kekalahan Trump dekat Amerika. Itu adalah satu, iaitu ekonomi. So, mungkin ekonomi kita terjejas, cuma mungkin sikit sajalah. Mungkin pelaburan kita tak ada lah banyak sangat kan dengan Amerika. Saya tak pasti. Okay. Tu maksudnya ada kaitan juga dengan kita. So, jangan kata mereka saja kan. Mereka kat Amerika, mereka je lah tak ada kaitan dengan kita. Sebenarnya ada juga kaitan. Okay, mungkin lah. Mungkin kita dah tak dapat pendapatan ataupun pertolongan Amerika dah mungkin akan dikurangkan. Lepas tu negara dah tak cukup duit, negara tingkatkan lagi cukai kat kita kan. Adalah sebab lain boleh berlaku. Dan sekarang ni tak berlaku lagi lah. Okay, yang kedua helikopter ni. So, kita boleh tengok bila mana helikopter ni analogi je lah. Helikopter ni dia berlaku disebabkan terpapas bila bertembung dua kan. So sama juga dengan kita yang masyarakat sekarang ni. Islam sebenarnya dia antara salah satu uslub Islam yang bawa adalah mujadalah. Maksudnya perbalahan. Tapi perbalahan ke arah kebaikan. Bukan perbalahan sampai maki hama apa semua tu. Okay, itu antara satu lah. Tapi perbalahan antara kebaikan akhirnya akan dapat satu kesimpulan lah. Tapi apa yang berlaku dekat helikopter ni, mereka mungkin salah faham ke apa kan. So bertembung sehingga kan apa yang berlaku? Hancur kedua-duanya. So sebenarnya kita tak perlu pun nak berbalah dengan orang lain. Dan ada satu pepatah, tak pasti pepatah ataupun hadis yang mengatakan sebenarnya orang yang berdiam tu dia adalah di pihak yang benar. Dia bukan berdiam tu sebab dia tak tahu ke dia ni senyap ke apa kan. Sebenarnya dia adalah di pihak yang benar. So dia malas perkataan lainnya. Dia tak suka nak berbalah dengan orang yang bodoh. So dia lebih baik dia diam. Okay, tu adalah dari segi yang lain kan. Okay, so macam benda yang sama. Kalau kita tengok helikopter bertembung, berbalah, mereka berbalah dua, tak dapat kata sepakat. So bertembung, apa yang jadi? Hancur. Sampaikan dua orang mangsa dalam helikopter tu meninggal dunia. Innalillah lah kan. Okay, so apa-apa pun yang kita buat kat dunia ni, bila kita nak bertembung, cepat-cepat kita cari penyelesaian supaya kita tak bertembung. Tak jadilah macam
helikopter ni. Maksudnya bila dah bertembung, mulalah adalah yang sakit hati apa semua tu. So cepat-cepat kalau ada salah faham daripada Najah sendiri kan, cepat-cepat bagi tahu. Takutlah macam Najah faham sangat bentuk macam ni tapi ada yang lain faham macam ni kan. So daripada kita rasa macam kita ni betul selamanya sehingga kan tak bersemuka apa semua tu, lebih baik kita cakap awal-awal. Okey, ni image yang ketiga tadi cerita pasal kematian kan. So tak kira umur berapa pun ajal telah ditetapkan. Takdir Allah dah waktu kita keluar tu dah tahu dah. So apa pun berlaku kita kena siap sagalah. Sebenarnya kita duduk kat dunia ni adalah untuk persiapan untuk menuju ke akhirat. Dan hashtag Zazah Limas ni pun kita cari cara kita mati kan. So memang betul pun. Sebenarnya dan Allah bagi nak tunjuk isu semasa sekarang ni supaya kita sedar bahawa benda tu adalah benar dan hang cepat-cepatlah bertaubat kalau ada buat salah ke apa. Okey, yang gambar yang seterusnya iaitu sekolah kan. Sekolah ni ada berlaku penindasan, bukan berlaku penindasan. Maksudnya terpaksa ada orang yang tertindas iaitu murid-murid. Bukan setiap murid je, cikgu. Kadang-kadang murid ni dia lebih suka tak sekolah kan. Okay, cikgu masalah. Kadang cikgu tak ada masalah sangat pun. Dia ada masalah. Okay, masalah dah. Lepas tu dia dah selesai. Tiba-tiba ada pula orang timbul. Itu mak bapak sendiri. So adalah banyak yang terkadas daripada PKPB ni. Dan sebenarnya kita belajar melalui PKPB ni adalah dengan kerjasama dan faham memahami. Okay. So kita belajar mungkin cikgu dah stres. Kita kena faham keadaan cikgu tu macam mana waktu dia mengajar kita. Keadaan adik-adik kita yang belajar seorang-seorang tak ada kawan. Sebenarnya dia mungkin duk berbincang kawan tapi tak ada dah dengan masalah orang yang bawa driver bus yang hilang pendapatan. Okay, macam tu kan. So kita tak bolehlah judge seseorang tu kata bahawa banyak duit sewa cepat ke. Contoh macam tu lah. Jadi kita kena faham lah daripada PKPB ni, kita kena belajar untuk faham orang lain dan merendah diri. Sebab apa nak kata merendah diri? Ada satu orang buat quote tu, kata bila berlakunya PKPB ni, barulah orang tahu sebenarnya pernikahan boleh dilakukan secara, bukan orang tahu, orang faham bahawa pernikahan ni boleh dilakukan tanpa besar-besaran pun. So dengan pergi bercakap dua orang dengan wali, boleh selesai dah. Tak payah nak buat meriah-meriah. Kadang-kadang macam mak-mak ni macam dia terlalu fikirkan nanti orang nak makan apa semua tu kan. Sebenarnya kalau benda tu tak ada pun pernikahan tetap jalan. Tapi bila ada PKPB ni, benda-benda macam tu lah memudahkan orang apa semua tu. Sebenarnya kita pun baru tersedar daripada perbuatan kita sebelum ni. So banyaklah orang yang dapat daripada PKPB ni. Bukan PKPB je, PKP, PKPP, apa semua tu kan. Okay, yang ketiga penganiayaan lah. So bila kita dapat berita benda-benda yang haiwan teraniaya, so tugas kita adalah untuk mengasihani binatang yang asal dia ada kat rumah kita supaya dia pun tidak merasa apa yang binatang lain yang rasa. Okay. So Allah ada sebut dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat ke-28, Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan keadaan lemah. Kita tengok bahawa Allah menciptakan kita dan Allah mengetahui setiap apa yang ada pada kita. So salah satu yang Allah tahu daripada ayat ini, Allah tahu yang kita ni lemah. So Allah bagi ujian tu mengikut apa yang kita mampu saja. So dia meringankan. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan ujian ni
besar. Tapi dia bagi kat kita ni, kita rasa ringan saja. Dan benda tu tak ada lah sampai bila jadinya ujian kat kita, seluruh dunia ni musnah, jejaskan orang lain banyak pula kan. Tak ada. Dia bagi kebaikan juga dekat orang lain. So bersyukurlah kalau kita diberi ujian. Satu, tanda Allah sayang. Kedua, tanda Allah perhatian kat kita. Ketiga, untuk tingkatkan martabat darjat kita. Yang keempat, boleh bagi juga kebaikan. Dengan apa kebaikan? Orang lain mempelajari apa yang kita hadapi. Macam itulah. Okay. So, jangan risau. Allah pun tahu kita ni lemah. So, apa-apa pun, kita minta lah ke orang yang kuat kan. Kalau macam kita jatuh pun, mesti kita akan minta dekat orang yang berdiri. Macam tu jugalah kita dengan Allah. Kita ni hamba. Okay. Seterusnya, nak cakap pasal satu belah kiri kita tengok orang pakai PPE. Ini juga adalah satu ujian. Okay, dengan kepanasannya, dengan peluhnya, dengan contoh-contoh orang yang macam ada bawal. So itu memberi ujian jugalah kepada dia. Okay, yang seterusnya orang yang kita boleh tengok macam orang tua, tapi Najah menggambarkan daripada gambar ni, apa yang tersirat daripada gambar ni adalah kesusahan. Bukan kesusahan zahiriah, iaitu dengan rumah kecil apa semua tu, tak ada kereta, tak ada, kena kongsi, kena guna public transport apa semua tu. Tapi yang kedua adalah kesusahan rohaniah, kesusahan belajar. Tak nampak kan, kadang-kadang kita susah sangat faham kan. Kesusahan juga tu, susah sangat nak faham apa mak nak cakap ni. Kenapa mak tak faham saya macam tu kan. Itu susah juga. Okey, tak main dah panjang. Okey, yang seterusnya yang belah kanan adalah ujian yang negara luar hadapi dari bertahun-tahun dulu. 70 tahun ke berapa tahun dulu kan. 3 tahun yang baru-baru ni pun ada kan. Terhadap umat Islam kita. Ujian mereka, tapi still, maksudnya still tak ada. Still dia pun boleh hidup lagi. So kita yang kena ujian sikit ni, takkan kita nak cepat mengalah dengan dah depressed dah ni, dah nak bunuh diri dah ni. Tak boleh dah cakap macam tu. Sebab kita punya saudara kita, iaitu umat Islam sendiri, saudara Islam, bertaruh nyawa duk tengah dapat ujian, sehingga kan mereka pun tak kisah pun apa yang berlaku. Tak kisah pun pasal kita. Sebab dia pun rasa, sebab dia pun tahu, dia pun tahu ujian tu terlalu berat lah untuk dia pun hadapi dengan kehilangan keluarga, kehilangan tempat belajar, kehilangan anak, apa semua tu kan, harta. Okay. So apa yang membeza kita yang kat Malaysia ni, yang tengah duk elok dengar ni, dengan orang yang diterima ujian sekarang ni. Okay. Sebenarnya kita tengok balik, kita ada juga ujian lain lah, mungkin tak termasuk dalam ni. Mungkin kalau ada yang masuk tak apalah. Okay, apa beza kita punya ujian dengan ujian yang Najah cerita tadi? Kita berbuat benda tu, mereka juga berbuat. Kita berjihad, mereka juga berjihad. Maksudnya jihad ni bersungguh-sungguh lah. Okay, kita juga berharap supaya benda ni tak main dah lepas ni. Dan contoh lain, kalau sebelum aku tak mau ujian ni, maksudnya tak maulah dapat C. Dia pun juga, okay, contoh Najah ambil PPA lah. Mereka juga berharap supaya COVID habis. Kita bertawakal. Tak apalah, malaslah nak ambil tahu dah. Biarlah jadi apa pun. Tawakal je lah. Dia pun juga bertawakal, orang yang pakai PPE ni, yang dalam ujian ni, bertawakal juga. Maksudnya tawakal dengan diri mereka kalau terkena sikit ke virus ataupun, maksudnya mereka pun tawakal habis baik jugalah. So yang bezanya antara kita dengan mereka adalah
kita punya niat. Niat kita ni, kita berbuat ni untuk apa? Kita berjihad ni sebenarnya untuk apa? Kita berharap supaya kita dapat sini untuk apa? Dan kita bertawakal ni untuk siapa? Kita tawakal kepada Allah kah? Kita tawakal dengan retah periksa kah? Okay. So, dah berbeza ni Allah. Sebenarnya kita semua adalah sama. Beza ke sama? Kita sama tapi tak serupa. Iaitu dengan niat tu lah. Niat yang kita tak nampak. Sebab apa? Okay. Sebenarnya sebab kita lalui empat-empat benda tu. Berbuat, berharap, bertawakal. Macam tu. Tapi yang jadikan kita tak serupa adalah niat. Okay. Kenapa dia kata sama? Melainkan empat tu, kita diuji oleh orang yang sama, iaitu Allah. So, bila kita dapat ujian daripada Allah, Allahus Samad. Allah yang tepat kita meminta. So, minta lah balik. Aku tak mahu ujian ni Allah. Kau pemudahkanlah ujian ni berlalu pergi. Udahlah urusan aku supaya aku tambah dengan ujian ni. Okay, itu antara contoh doa lah yang kita boleh gunakan. Okay. Dan kita rasa semua tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2 mengatakan bahawa kita tak boleh, bukan, maksudnya janganlah kamu mengaku orang beriman sedangkan kamu tidak diterima ujian. So memang sepatutnya lah kita diterima ujian. Sebab apa? Sebab memang kita duk rasa kita ni orang beriman. Kita dah rasa macam kita dah cukup dah beriman aku. Okay. So, habislah apa yang Najah buat, Najah cakap tadi. Apa yang kita perlu buat? Okay, mungkin kita dah belajar, bukan belajar. So, kita dah faham benda tu. So, sekarang ni apa kita perlu buat? Okay, first kali, kita kena tahu balik. Sebenarnya, masalah utama kita ni adalah emosi. So, apa yang kita buat adalah jaga emosi tu. Macam mana Trump tu, dia jaga emosi dia. Bukan emosi dia. Dia jaga emosi. Maksudnya dia bermain waktu 5 tahun tu, orang walaupun dia buat banyak benda yang salah di mata kita lah kan. Macam tak patut pun dia buat benda ni, tapi dia nak buat juga. Tapi dia bermain dengan emosi orang dekat situ. Yang dia tahu bahawa satu fakta lah yang Najah tahu kan. Dia ni, Trump ni, dia bukanlah orang yang maksudnya macam orang kata apa? Orang agama, bukan orang agama kan. Maksudnya dia tulus agama dia tu kan. Macam maksudnya kalau kita dari Islam orang kata orang alim lah macam tu. Dia tak adalah alim tentang agama dia, tapi dia tahu bahawa orang macam mana dia mempertahankan benda tu. So disebabkan tu orang membuat dia lah supaya jadi presiden. Dan selain tu juga dia bermain dengan emosi ni, maksudnya dia buat lawak, maksudnya bila dia cakap tu mesti ada je benda yang buat orang tertarik. Itulah antara contoh kita boleh buat, kita boleh ambil lah daripada Trump tu sendiri. Dan yang kedua, uslub dakwah. Okay, sebenarnya daripada benda-benda ni, uslub dakwah ni kita tahu banyak kan. Qudwah, daripada targhib, galakan daripada orang, tarhib, kita hukuman dengan penjara. Itu juga adalah contohnya anak yang menatang. Lepas tu kerajaan minta cari dia supaya tahan dia. So itu antara targhib yang uslub dakwah yang kita perlu tahu. Dan sebenarnya kita belajar juga daripada benda-benda ni. Macam mana orang pertembungan ni sebenarnya mereka memang benda tu berlaku. Memang bukan atas arahan kita. Tapi helikopter ni
dia pun kadang-kadang dia pun memberi dia pun juga menyampaikan usul dakwah, iaitu dengan kuduahnya yang nak kata janganlah terlalu berbalah sangat sampai tak dapat kata sepakat. Tu antaralah kuduah dengan teladan dia lah, teladan pertunjukan dia yang dia dapat macam tu. So mungkin ada yang lain, kita boleh cakap juga bahawa kita jangan terlalu berharap. Kita boleh berharap tapi jangan over sangat berharap bahawa aku takkan mati lagi ni. Aku tak ada sakit tapi insyaAllah, bukan insyaAllah, maksudnya mesti aku tak mati. Tak mati lagi. Sehingga aku sampai dapat sakit. Mesti aku mati. Akan mati kan. Macam tu. Saya selalu berharap macam tu. Dan jangan terlalu berharap bahawa COVID ni, bila kita buat benda-benda ni, COVID ni takkan berlarutan dah. Sebenarnya boleh jadi benda lain. So jangan okay, sini lah. So jadilah orang yang wasatiyah. Apa yang nak kata wasatiyah ni, dia tak berlebih-lebih dan dia juga tak hari tu dia pernah cakap kan. Maksudnya dia macam tu lah. Maksudnya dia bersederhana lah. Dia tak berlebih sangat, over sangat. Dan dia tidak mengurangkan sesuatu pun lah. Maksudnya tak ada lah dia ambil ringan benda-benda tu. Okay, yang seterusnya, yang terakhir adalah dengan berdoa lah. Maksudnya lepas ujian yang macam mana kita dapat kematian. So apa yang tindakan kita buat adalah, kematian adalah satu ujian dan kita boleh dapat pengajaran pada tu, iaitu kalau kita tengok balik, kita sebenarnya aman dah daripada ujian kematian tu. Bila kita dapat mesej kematian, apa yang kita buat adalah kita ucapkan takziah kepada keluarga. Lepas tu kita mendoakan kematian tu, mayat tu, jenazah tu dengan Al-Fatihah. Lepas tu bukan hanya Fatihah lah, dengan doa lain lah. Allah maafkan, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, macam tu kan. So benda tu, kita bila ujian, walaupun adik kita ke dapat, kita ke dapat, so kita selitkan doa sekali supaya mungkin doa bermacam-macam, semua boleh, tak ada contoh pun, semua yang terlintas di atas fikiran kita, berdoa lah. Okay, so nanti nak tutup dah satu ayat Quran ni, surah Al-Baqarah ayat 265. Dan bandingkan orang-orang yang belanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana apakah ni, dan kerana meneguhkan dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat dan mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Kalau tidak ditimpa hujan lebat, maka hujannya pun cukup menyiramnya. Ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. So kat sini nak cakapnya, orang membelanjakan harta kerana mencari keredaan Allah tak semestinya okay, kat sini jangan cakap, Allah nak cakap pasal membelanjakan harta lah, sedekah kan, untuk orang yang susah, macam My Fund Action buat, dan ada NGO lain buat apa tu, Aqsa tu kan, apa Palestin apa, so lupa dah. Ada satu NGO ni juga, nanti boleh tengok Tulus. So benda-benda ni mereka ada pendirian mereka sendiri. Itu macam pecahnya NGO ni. So kita tak perlulah macam nak kata nak sedekah ke NGO mana. Sebenarnya NGO ni first memang kita kena tengoklah dia ada tauliah kenderaan, jangan duit tu pergi ke mana. Tapi dengan tunjuk bukti tu, kita boleh percayalah, yang kita boleh percayalah. Maksudnya tak apalah kita bagi pun duit untuk mereka gunakan. Okay, itu antara membelanjakan hartanya sebab kita nak mencari supaya Allah berkatkan kita punya duit kita tu. So kita membelanjakan harta kita kan. Dan dalam masa sama kita nak meneguhkan iman, meneguhkan
Meneguhkan. Cepat pula. Sebenarnya ada tutup kurungan. Lupa. Ni. Meneguhkan yang timbul dari jiwa. Maksudnya yang timbul dari jiwa ni itu iman dan perasaan ikhlas. Kita nak teguhkan iman dan perasaan ikhlas ni adalah dengan membelajarkan harta juga. Okay. So ibarat dia nak kata bila kita membelanjakan harta, awak tak sebut berapa ringgit. Tapi kalau dia belanjakan harta dia, mungkin kita pergi bersemalam, kita bubuh duit, kita pergi masjid, kita bubuh duit. So membelanjakan harta juga tu. Dan kita dalam masa kita nak keredaan Allah tu, dan kita nak ada satu timbul daripada jiwa kita ni adalah macam mana kita turunkan hujan yang lebat. Membelanjakan harta tu sama dengan hujan lebat yang turun dekat ladang lah. So, apa yang bila hujan lebat turun kat ladang, apa hasil dia adalah gandum sihat, tanah subur, apa semua tu kan. Tu yang Allah cakap lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. So, takkan rugi kalau orang tu membelanjakan hartanya sebab mencari keredaan kerana Allah. Antara lain membelanjakan harta adalah dengan, jadi membelanjakan harta ni tak semestinya dengan sedekah saja. Mungkin kita emosi kita terganggu kan. So kita membelanjakan hati kita sikit untuk nak pergi rawat emosi kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni nak sangat keredaan Allah ni. Sebab kita ni tengah mencari apa sebenarnya hati kita perlukan kan. Untuk teguhkan lagi iman dan ikhlas kita. Tu pun antara membelanjakan harta juga. Okay, dan ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. So, dalam apa yang kita buat pun, tapi kita keluarkan harta kita tak semestinya duit tau. Harta kita ni tenaga kita, harta juga lisan kita, apa saja yang sebenarnya kita nak mencari keredaan Allah dan bersama nak meneguhkan iman kita diibaratkan seperti itulah. So, kalau apa pun kita buat, biarlah kita menjadi qudwah kepada orang lain. So, benda yang paling simple adalah dengan berdoa supaya mungkin kita bukan kita yang bagi duit dekat orang lain, orang tu mungkin waktu tu kita tak cukup duit dan kita berdoa kepada supaya orang lain membantu dia tu. Okay. So itu pun akan dapat ni jugalah ganjaran juga. Sebab kalau tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyah pun cukup. So sikit-sikit pun boleh. Okay, so itu sahaja kot daripada Najah. Boleh tengok daripada ayat surah 39 ayat 53 dan Ustazah Lima selalu juga menyebut kata apa yang kita maksudnya senang, what you give you get back. Okay, itu sahaja daripada Najah. Sekian, terima kasih.